Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Okey, kita teruskan dengan topik kita masih lagi dalam bab 3, keturunan dan variasi. Okey, sebelum tu kita jawab soalan yang saya bagi sebelum ni. Soalan yang pertama, sepasang suami isteri mempunyai 9 orang anak perempuan. Ramai anak perempuan, tak ada anak lelaki. Apakah peluang mereka untuk mendapatkan anak lelaki? So, sini jawapannya ialah 50% atau 1:1. Okey? Jadi, kita walaupun anak ramai lelaki, peluang tu masih ada. Sebab dalam pewarisan ni, nisbahnya 50%. Okey, yang kedua, murid X dan Y adalah kembar tidak seiras. Okay, gariskan tidak seiras tu, biar fokus. Antara berikut yang manakah betul tentang mereka? Yang betul tentang kembar tak seiras tadilah. Mereka tidak berkongsi plasenta. Mereka membawa bahan genetik yang sama. Mereka mempunyai jenis cuping telinga yang sama. Ataupun mereka mempunyai warna mata yang sama. So, jawapannya, mereka tidak berkongsi plasenta. Sebab mereka ni asalnya daripada sperma yang lain dan ovum yang lain. Okay, kalau kita tengok jawapan B, C, D ni ialah untuk kembar seiras. Bawa genetik yang sama. Sebab daripada satu sperma yang sama dan satu ovum yang sama. Mempunyai jenis cuping telinga yang sama juga. Genetik sama. Mempunyai warna mata yang sama. Genetik pun sama. Okey, ini untuk kembar seiras. Okey, soalan yang ketiga. Apakah yang menentukan jantina anak? Dan sebelum ni saya dah beritahu. Okey, si bapa lah yang menentukan anak itu lelaki ataupun perempuan. Okey, pada dasarnya mestilah Tuhan punya kuasa. Tapi dalam sains, si bapa lah. Sebab si bapa ni yang bawa kromosom X dan Y. So, bilangan kromosom, bilangan gen, ovum ataupun sperma. So, kromosom X dan Y itu ada dalam mana? Dalam sperma sahaja. So, si bapa ni penentu, okey? Alright. So, kita teruskan pembelajaran kita, mutasi. Okey? Okey, apa itu mutasi? Sebelum tu kita pergi dulu secara ringkas sebelum kita masuk apa itu mutasi. Setiap manusia mempunyai 46 kromosom. Kadang-kadang semasa meiosis dan mitosis, perkembangan kromosom tidak sempurna. Kadang-kadang, okey? Kadang-kadang proses kromosom ni kadang-kadang dia terkacau, terganggu. Okey? Berlaku perubahan dari segi struktur ataupun bilangan. Ada dua penyebab, ada dua keadaan terganggu. Yang pertama dari segi strukturnya dan satu lagi dari segi bilangan kromosom tu. Okey. So, susunan kromosom akan berubah dan berbeza dan gangguan dalam maklumat genetik sesuatu organisma. Okey, bila berlakunya perubahan dari segi struktur dan bilangan, bermakna susunan kromosom pun akan berubah dan berbeza. Dan maklumat genetik pun akan terganggu. Inilah penyebab kepada mutasi. Okey, apa mutasi? Perubahan yang berlaku secara spontan kepada struktur, gen atau kromosom yang mengakibatkan perubahan sifat. Okey? Dia dari segi struktur ataupun kromosom tadi. Perubahan spontan yang berlaku. So, bila berlakunya perubahan tu, maka perubahan sifat pun akan berlaku. Okey, mutasi terbahagi kepada dua. Mutasi kromosom dan mutasi gen. Kita pergi satu persatu dahulu. Okey? Okey, mutasi kromosom. Perubahan yang berlaku pada struktur atau bilangan kromosom. Fokusnya kepada kromosom. Dia berlaku pada kromosom. Dari segi apa? Dari segi struktur dan bilangan. Okey? Okey, kita tengok kepada perubahan pada struktur dulu. Apa kesannya? Okey, kesan perubahan struktur pada kromosom. Berlaku 3 benda. Yang pertama, penyelapan. Satu bahagian kromosom berpecah semasa proses pindah silang dan tidak bercantum balik dan menyebabkan kromosom menjadi pendek. Okey, dalam meiosis ada berlakunya proses pindah silang. Okey, bila berlaku pindah silang, lepas pindah silang tu, dia tak bercantum balik. So, kromosom tu jadi pendek sebelah. Tu perubahan dari segi struktur dia. Okey. Yang kedua, penyongsangan. Satu bahagian kromosom berpecah semasa proses pindah silang dan berpusing 180 darjah dan bersambung balik kromosom. Dia songsang. Kromosom tu dalam keadaan songsang. Okey. Yang ketiga, penggandaan. Satu bahagian kromosom mengganda. Jadi 2, jadi ganda 4. Okey, itu dari segi struktur. Okey. Kalau dari segi bilangan kromosom, tadi struktur, sekarang ni bilangan kromosom. Apa kesannya? Okey, kesannya yang pertama berlakunya sindrom Down. Anak yang dihasilkan akan jadi sindrom Down. Yang kedua, sindrom Klinefelter. Nanti saya terangkan apa maknanya sindrom
Klinefelter ni. Yang ketiga, sindrom Turner. Okey, apa sindrom Turner? Nanti saya akan terangkan. Okey, sindrom Down. Kita pergi kepada sindrom Down dahulu. Okey, sindrom Down ni pertambahan pada kromosom ke-21. Kita ada 20 berapa kromosom? Kita ada 22 plus kromosom set. Dan pada kromosom yang ke-21 tu ada satu kromosom lebih. Sepatutnya ada sepasang kan? Ada satu kromosom, tiba-tiba kromosom satu lagi campur. So ada 3 kromosom pada kromosom ke-21. Okey. So ada terdapat 47. Sebab tambah satu tadi, sepatutnya kita ada 46 kromosom. Okey, manusia normal ada 46 kromosom tambah dengan kromosom seks. Ni perempuan, ni lelaki yang kita belajar sebelum ni. Tapi untuk sindrom Down ni ada 47 kromosom. Sebab pada kromosom ke-21 tu ada satu kromosom yang lebih. Okey. So apabila berlakunya pertambahan kromosom ni, dia akan menyebabkan kecacatan mental dan masalah jantung. Mata sepet, lidah terjelir, muka lepeh dan bulat. Sindrom Down ni satu dunia sama je muka dia. Dia dipanggil sindrom. Okey, mata sepet, lidah terjelir, muka lepeh dan bulat. Sama semua untuk satu dunia ni sama je muka dia. Okey. So dikenali juga sebagai Mongolism. Apa maknanya Mongolism? Orang Mongolia. Dia lebih kurang muka macam orang Mongolia. Sebab tu dipanggil sebagai Mongolism ataupun Mongolisma. Okey. Kita pergi pula kepada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ni dia pertambahan satu kromosom X pada lelaki. Ini penyakit untuk lelaki sahaja. Okey, lelaki sahaja yang terkesan. Di mana kromosom X ni ada pertambahan. Okey, mempunyai kromosom seks XXY. Sepatutnya normal XY, tapi ada tambahan X tadi. Okey. Okey, jadi masalah yang akan dialami oleh seorang individu yang mengalami sindrom Klinefelter ni, testisnya kecil, tidak mampu menghasilkan sperma. Okey, sifat kelakian dia dah kurang sikit. Okey, bersifat kewanitaan. Daripada segi fizikalnya, buah dadanya agak besar. Okey, ni daripada segi fizikal. Dia bersifat kewanitaan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sindrom Turner. Ni berlaku pada perempuan sahaja. Okey, kekurangan satu kromosom X pada perempuan. Sepatutnya kalau perempuan 46 plus XX. Tapi untuk sindrom Turner ni S-nya tak ada satu, kosong. Jadi X kosong, SO nama dia. Okey. So dia kurang satu kromosom X. Jadi kromosom yang adanya kromosom X kosong. Okey. Okey, apa kesannya? Ovari dan buah dada tidak berkembang. Bila ovari dan buah dada tidak berkembang, dia akan menjejaskan dari segi kehamilan, dari segi dia punya pembiakan. Ovari ni fungsi dia ialah untuk melepaskan ataupun menghasilkan sel telur. Okay, so kalau ada penyakit sindrom Turner, maknanya dia ni susah ataupun memang tak dapat anak lah. Sebab sel telur tak ada. Okay? Tidak menghasilkan ovum dan tiada kita head. Sebabkan oleh masalah di ovari tadi. Ovari dia kawal dua hormon yang kita belajar sebelum ni, bab 2. Okay, ovari ni dia kawal hormon progesteron dan hormon estrogen. So hormon ni, ovari ni tak berfungsi, hormon pun tak ada. Jadi ovum pun tak ada, kita head pun tak ada. Ni ialah sindrom Turner. Okey, tu ialah mutasi kromosom. Kita masuk pula kepada mutasi gen. Okey, mutasi gen ialah perubahan maklumat atau perubahan kimia yang berlaku dalam suatu gen. Okey, dia perubahan maklumat dan perubahan kimia yang berlaku dalam satu gen. Okey, mutasi gen pada awalnya suka dikesan kerana perubahan fizikal yang kita tak dapat lihat. Kalau mutasi kromosom tadi, kita dapat tengok dari segi fizikal dia. Sindrom Down dengan muka yang macam tu. Sindrom Klinefelter, tengok dari segi fizikalnya, dada berkembang untuk lelaki. Kalau sindrom Turner, perempuan tu macam lelaki. Okey, jadi kalau mutasi gen ni, susah kita nak tahu dia ada penyakit tu. Sebab perubahan fizikal ni kita tak dapat lihat. Okey, mutasi gen mengubah atau menghasilkan gen baharu untuk menggantikan gen yang normal. Okay, so dia berlakunya mutation pada gen yang baru ni, dia ganti gen yang asal tu. So berlaku perubahan lah, maklumat dan perubahan kimia dalam gen tu. Gen yang mengalami mutasi disebut mutant. Kalau tengok dalam cerita X-Men ke apa tu, itulah dia berlakunya mutasi gen lah tu.
dah berlaku perubahan antara gen-gen dalam badan dia. Okey. Mutant gen menyebabkan beberapa jenis penyakit keturunan. Okey, kita bincang apa penyakit keturunan yang disebabkan oleh mutasi gen. Yang pertama, rabun warna ataupun buta warna, sama saja. Sebab apa berlakunya perkara ni? Kekurangan sel peka cahaya warna merah dan warna hijau dalam retina mata. Dalam retina mata, dia tak boleh kesan warna merah dan tak boleh kesan warna hijau. Dikawal oleh gen resesif yang dibawa oleh kromosom seks X. Sebab itulah namanya penyakit keturunan. Sebab sel kromosom seks X ni daripada keturunan, daripada bapa kita, daripada atuk kita. Merupakan penyakit terangkai seks keturunan lah. So rabun warna ni, sebab itulah tidak dibenarkan bawa kereta. Tak boleh ada lesen memandu sebab warna traffic light ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Dia tak dapat nak bezakan antara warna merah dan warna hijau. Mana jalan, mana berhenti. Dia tak boleh beza. So memang tak boleh bawa kereta untuk penyakit rabun warna. Okey, yang kedua penyakit albinisme ataupun albino. Okey, gagal menghasilkan pigmen melanin pada kulit, rambut dan mata. Pigmen melanin ni dia nak bagi color, nak bagi warna kepada kulit kita, pigmen. Okey, kepada rambut warna hitam, mata kita, anak mata warna hitam. Okey, mata berwarna merah jambu. Okey, untuk sesiapa yang ada penyakit albinisme ni, albino ni, mata dia color merah jambu, warna pink. Okey, mudah mendapat kanser kulit jika terdedah kepada cahaya matahari. Okey. Yang ketiga, hemofilia, penyakit terangkai seks yang diwarisi daripada ibu bapa. Ini penyakit keturunan. Kesukaran darah membeku apabila terluka. Okey, dalam bab dalam tingkatan 3 kita dah belajar dalam darah ada sel darah merah, ada sel darah putih dan ada platelet. Platelet tu ialah fungsinya membekukan darah. So penyakit hemofilia ni, darah ni tak boleh membeku. So bila berdarah, katakan dia aksiden, kemalangan, dia tertoreh keluar darah, darah tu takkan stop. Tu boleh membawa kepada kemudaratan ataupun kadang-kadang boleh membawa kepada kematian. Okey, disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X. Okey. Yang keempat, anemia sel sabit. Mutasi yang berlaku pada gen yang membentuk hemoglobin. Bentuk hemoglobin, ni pun dalam tingkatan 3 juga kita belajar. Bentuk hemoglobin yang asal ialah bentuknya dui cengkung. Sebab apa bentuk dui cengkung? Sebab dia nak bawa oksigen untuk dialihkan ke seluruh badan. Tapi dalam penyakit ni, hemoglobinnya tak bentuk cengkung. Dia bentuknya sel sabit. Dia bentuk sabit. Okey? Hemoglobin tidak normal, sel darah merah berbentuk sabit. Apabila bentuknya bukannya dui cengkung, bentuknya sel sabit, so dia nak bawa oksigen tu payah. So, apa ni yang panggil kurang cekap dalam pengangkutan gas oksigen. Ni yang normal, dui cengkung, sel darah merah. Ni sel darah sabit. Kalau tengok dekat sini, ni dalam salur darah, ni yang normal, mudah sahaja sel darah mengalir. Kalau dui cengkung, dia akan pengaliran dia akan tersekat, tersumbat sebabkan bentuk dia bukannya dui cengkung. Okey? So, faktor yang menyebabkan mutasi, okey? Dia ada faktor dia, okey? Sinaran radioaktif dan bahan kimia. Katakan sinaran radioaktif tu contohnya X-ray ataupun sinar X, sinar alpha, sinar beta ataupun gamma. Yang ni boleh menyebabkan mutasi. Okey. Yang kedua, mutagen kimia. Itu ejen berakali, base analog seperti benzin, pestisid. LSD tu ialah dadah. Tu LSD tu ialah sejenis dadah. Boleh menyebabkan mutasi juga, bahaya. Okey. So ada kebaikan dan ada keburukan mutasi ni. Okay, kesan positif mutasi menyebabkan variasi pada organisme. Macam cerita X-Men, dia dah menjadi mutasi semua, dia boleh variasi macam-macam lah, boleh adapt dengan kehidupan tu, menghasilkan spesies baru, menyebabkan proses evolusi baru. Ini bukan terhadap manusia lah, ini lebih kepada tumbuhan ataupun haiwan. Contoh spesies padi MR123 ni yang mempunyai rintangan tinggi terhadap penyakit. Padi ni, dia sekarang ni kita buat kajian penyelidikan. Dia cipta satu spesies padi dipanggil MR123. Okey, yang MR123 ni dia punya ketahanan rintangan tinggi terhadap penyakit, menghasilkan kandungan protein tinggi dan cepat matang. Jadi padi ni kita boleh makan cepatlah, sihatlah. Okey, kesan negatif menyebabkan kecacatan fizikal dan mental, sindrom Down, Klinefelter, Turner tadi, menyebabkan maut, okey, macam anemia tadi, menyebabkan penyakit genetik, contohnya polydactyl
proses kejadian yang tidak lengkap berlaku pada manusia yang menyebabkan penambahan jari, kaki dan tangan. Kadang-kadang jari kita ada 5, yang ada bertambah 1 jadi 6, 11 jari. Okey, seterusnya, kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Typing error pula. Betik pula jadi. Genetik tu nanti saya akan ubah balik. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.